Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah semuanya? Sihat pada malam ini? Saya harap semuanya sihat. Kita di Masjid An-Naim. Takut salah sebut nama masjid. Tadi nak sebut, terfikir dulu ni masjid mana ya. Okey, kita berada di Masjid An-Naim. Okey, apa khabar? Semua sihat? Sihat, alhamdulillah. So macam mana hari ini? Sudah bersedia untuk kita membincangkan satu lagi benteng ghaib? Panjang betul Zaza berkenaan benteng ghaib ni. Yes, saya dah pernah beritahu pada sesi yang keberapa ya, perbincangan berkenaan dengan benteng ghaib ini. Dia adalah perbincangan yang panjang dan setiap topik dibincangkan dengan begitu terperinci, walaupun ada yang tak terperinci tapi saya yang memperincikannya. Okey, sebab itulah dia jadi macam lambat dan mungkin bagi kita bilalah nak habis, bila nak selesai berkenaan dengan benteng ghaib ini. InsyaAllah akan selesai juga. Cuma hari ini kita akan masuk kepada satu lagi benteng ghaib untuk kita agar kita terhindar ataupun kita dapat berusaha untuk mendinding diri kita daripada apa? Gangguan jin dan syaitan. Baik, jadi pada hari ini kita masuk pada halaman kita yang ke 405 ya. Halaman kita 405 ini akan membincangkan berkenaan dengan menjaga lisan. Jadi perbincangan kita pada malam ini ia merupakan muqaddimah. Muqaddimah tu maksudnya macam introduction kepada topik menjaga lisan. Sebab saya cuba ya lihat kepada muka surat yang berikutnya. Perbincangan berkenaan dengan menjaga lisan ini diberikan kepada beberapa poin yang bagi saya panjang betul dia bincangkan, sebab dia bahagikan sedikit demi sedikit, satu demi satu. Dia fokuskan tentang hal ini, tapi semuanya berkaitan dengan menjaga lisan. Cuma pada malam ini saya lebih cenderung untuk membuka topik ini supaya nanti pada perbincangan yang akan datang kita akan pergi satu demi satu perbincangan yang telah dimuatkan oleh pengarang kitab berkenaan dengan menjaga lisan ini kan, untuk membantu kita lebih memahami bagaimana kita sebagai seorang Muslim dapat menjaga penuturan, menjaga lisan kan, yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita. Okey, baik jemaah. Pada hari ini kita akan baca muka surat 405 kita ya. Baik, di situ kita ada pendapat yang telah dipetik berkenaan dengan pendapat Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya, di situ beliau menyatakan bahawa berlebihan dalam berbicara boleh Allah. Tersilap ya, hari ni saya rasa macam banyak kesilapan daripada sudut taipan saya. Bukan hanya untuk yang ini, tapi ada jugalah untuk beberapa yang lain tadi. Okey, tak mengapalah ya, saya betulkan di sini. Betulkan teruslah ya. Kalau sesiapa yang nak mencatat poinnya, sila betulkan, jangan ikutlah apa yang saya type tu. Maknanya fahamlah ya, tersilap dari sudut taipannya. Baik, Imam Ibnul Qayyim dia kata gini, okay, berlebihan dalam berbicara boleh membuka pintu kejahatan. Ya, boleh membuka pintu kejahatan. Dalam kitab kita disebutkan begini, berlebihan dalam pembicaraan dapat membuka pintu-pintu kejahatan bagi seorang hamba. Semua pintu merupakan tempat masuknya syaitan untuk menggoda manusia. Bila kita kata begini ya, bila kita buat perkara bila kita melakukan perbuatan yang jahat, di situlah mulanya kita membuka pintu untuk dimasuki oleh syaitan. Jadi
bila kita banyak berbicara, banyak dosanya bukan? Bila banyak dosanya, di situlah kita mula menjemput syaitan itu untuk terus-terusan berada di samping kita dan membawa kita kepada dosa-dosa yang lain. Ini apa yang cuba disampaikan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam pendapat beliau itu tadi. Lalu kita lihat begini ya, oleh kerana itu menahan diri, kita tahan diri kita dari pembicaraan yang berlebihan akan menutup semua pintu itu. Ya, akan menutup semua pintu itu, iaitu semua pintu yang boleh dimasuki oleh syaitan. Kita bukan kata tak boleh cakap langsung, bukan gitu. Cakap boleh cakap, tetapi apa-apa yang tidak perlu, apa-apa yang kita tahu ia boleh bawa kita kepada dosa, kan? Contohnya mengumpat, memfitnah, kan? Ataupun jadi batu api. Tahanlah diri kita. Jangan terlibat dalam perbincangan dan juga pembicaraan yang boleh menyebabkan terbukanya pintu syaitan itu tadi. Okey, baik. Dan di dalam kitab kita ini ada sebuah hadis yang disebutkan, yang diriwayatkan oleh Muaz ibn Jabal radhiyallahu an. Hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sebutkan di situ, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Sebenarnya hadis ni agak panjang tau. Jadi saya nak kongsikan hadis yang panjang ini dalam perbincangan kita sebagai mukaddimah perbincangan kita pada malam ini. Saya nak simpulkan lah, saya tak nak baca semuanya ni kan. Kalau kita baca dah jadi kuliah hadis Nabi SAW. Memanglah dalam perbincangan kita ni banyak juga hadis-hadis yang saya kongsikan ya, untuk memberikan gambaran, untuk memberikan penjelasan. Cuma di sini saya nak cerita begini. Dalam hadis ini ada satu kisah yang mana berlaku antara Nabi dan juga Muaz ibn Jabal. Jadi waktu ini Muaz yang ceritakannya, Muaz yang ceritakan. Dia kata dalam sebuah perjalanan, dia berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengambil peluang. Dalam perjalanan itu, dia mengambil peluang bertanya kepada Nabi dengan satu soalan. Apa dia tanya? Dia tanya ini. Dia tanya gini, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni anin nar." Dia tanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepada aku dengan amalan yang mana bila aku buat, ia akan memasukkan aku ke dalam syurga, dan bila aku buat perkara itu kan, dia akan menjauhkan aku daripada api neraka." Jadi Nabi SAW menjawab persoalan Muaz ibn Jabal ini. Nabi layankan dia lah, Nabi jawab. Jadi Nabi kata apa kepada dia? Nabi beritahukan kepada dia begini, tentang amalan masuk syurga dan juga amalan yang boleh menjauhkan kita daripada api neraka. Jadi Nabi pun beritahu kepada Muaz apa dia amalannya. Nabi kata, kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah. Pada perenggan kita yang kedua ya, dalam slide saya ini, jawapannya Nabi berikan. Tadi pun saya dah beritahu kan, saya cuma nak simpulkan saja perbincangan ini. Saya lampirkan di sini sebagai rujukan. Mungkin nanti setelah selesai kuliah ini boleh rujuk kembali secara detailnya bagaimana perkataan dan ucapannya yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Baik. Jadi Nabi beritahu kepada Muaz, nak masuk syurga, nak jauh daripada api neraka, apa yang perlu dilakukan? Sembah Allah, ibadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Solat, tunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji. Ini amalan yang Nabi ajarkan kepada Muaz. Dan dalam peristiwa ini ada soalan-soalan yang Nabi beritahu kepada Muaz. Maknanya ada perkara-perkara lain yang
Nabi beritahu kepada Muaz. Ya, kalau kita rujuk kepada terjemahan ni, Nabi beritahu kepada Muaz berkenaan dengan apa? Pintu-pintu kebaikan. Jadi Nabi pun kata begini kepada Muaz. Nabi kata, mahukah kamu aku tunjukkan tentang pintu-pintu kebaikan? Jadi secara ringkasnya Nabi pun beritahu kepada Muaz, puasa sunat, kan, ia jadi perisai untuk kamu. Sedekah yang memadamkan kesalahan dan juga solat di malam hari. Ya, solat di malam hari. Ini adalah pintu-pintu kebaikan yang Nabi ajarkan ataupun Nabi sebutkan kepada Muaz ibn Jabal di dalam hadis ini. Yang mana ia bermula daripada satu soalan yang Muaz utarakan kepada baginda. Apa soalannya? Amalan yang boleh menyebabkan dia masuk ke dalam syurga dan amalan itu menjauhkan dia daripada api neraka. Jadi Nabi tambah beritahu kepada Muaz amalan-amalan yang lain selain daripada itu. Okey, jadi Nabi juga beritahu kepada Muaz berkenaan dengan apakah yang dipanggil sebagai kepala kepada urusan agama, tiang dan puncaknya. Jadi Nabi pun beritahu kepada Muaz, kepala kepada urusan agama. Kepala ni kita panggil sebagai main lah, kan, macam main yang menjadi dia punya main apa ya, perkara yang utama dalam agama ini adalah Islam. Nabi kata apa? Tiang untuk agama kita adalah solat. Puncak dalam agama kita ni adalah jihad. Jihad ni tak semestinya keluar berperang lah, ya. Jangan salah faham. Jihad ni ada banyak jihad, kan? Berjuang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah itu juga jihad. Kemudian kita melawan hawa nafsu kita, itu juga adalah jihad. Jadi Nabi sebutkan puncaknya adalah jihad. Lalu ada satu perkara yang Nabi tanya untuk menutup perbincangan baginda dan Muaz pada waktu itu. Apa Nabi kata kepada dia? Tentang hal yang akan mengendalikan semua itu. Okey, hal yang akan mengendalikan semua itu. Jadi Nabi pun tunjukkan kepada Muaz lidahnya, tulisannya. Kan? Bila Nabi kata, mahukah kamu aku kabarkan dengan sesuatu yang mengendalikan semua itu? Jadi apa kata Muaz? Ya, wahai Nabi Allah. Lalu baginda memegang lisannya dan bersabda, tahanlah lidahmu ini. Okey, Nabi kata apa? Tahanlah lidahmu ini. Nabi kata gitu kepada Muaz. Dan bila Muaz lihat atau bila Muaz dengar pesanan Nabi itu tadi, Muaz pun tanya kepada Nabi. Apa persoalan Muaz kepada Nabi? Dia tanya gini, wahai Nabi Allah, apakah sungguh kita akan diazab disebabkan perkataan yang kita ucapkan? Ini baru masuk kepada hadis yang ada dalam kitab kita ni, kan? Jadi Nabi pun kata kepada Muaz, Nabi kata, kan, celakalah kamu, ibumu kehilanganmu, wahai Muaz. Tidakkah manusia itu, inilah yang ada dalam kitab kita, ya, tidakkah manusia itu disungkurkan ke dalam neraka di atas muka atau hidung mereka, melainkan kerana apa? Hasil ucapan lisan mereka. Jadi bila Nabi suruh Muaz tahan lidah, maknanya jaga lidah ni, lisan ni jaga. Muaz pun pelik, kita ni boleh masuk api neraka ke bila kita tak jaga lidah kita? Tu Nabi kata apa? Apakah yang boleh, tidakkah manusia itu dimasukkan ke dalam neraka kerana, maaf ya, ada binatang. Doa. Tidakkah manusia itu dimasukkan ke dalam api neraka dengan wajah mereka dan hidung mereka diseret itu tadi, kan? Kerana apa? Hasil daripada ucapan lidah mereka. Jadi di sini kita faham begini, ya, berkenaan dengan menjaga lisan. Dalam hadis yang baru kita bincangkan itu tadi, Nabi beritahu kepada Muaz amalan masuk syurga dan amalan yang boleh menjauhkan dia daripada api neraka. Kan? Nabi juga maklumkan kepada Muaz berkenaan dengan pintu-pintu kebaikan. Nabi juga beritahu kepada Muaz berkenaan dengan kepala, tiang dan puncak urusan dalam agama kita ini. Tapi Nabi kata apa? Semua ni, ya, amalan masuk syurga, pintu kebaikan,
kepala tiada puncak urusan agama ini ada satu yang mengendalikan dia. Yang mana kalau kita tak jaga, rosaklah semua itu. Rosaklah amalan masuk syurga. Rosaklah pintu kebaikan kita. Rosaklah kepala tiang dan puncak urusan agama kita. Apa dia? Jaga lisan kita. Jaga lisan kita. Itulah yang dapat mengendalikan semua perkara-perkara yang Nabi sebutkan itu tadi. Betul tak? Orang yang solat, dia menyembah Allah, dia pergi haji, berpuasa di bulan Ramadan, tunaikan zakat, tapi lidahnya jahat. Ada tak? Ada. Orang yang sering berpuasa sunat, bersedekah, solat malam, tapi lidahnya jahat. Ada tak? Ada. Orang yang dia jaga solat sebagai tiang agamanya, dia jaga dirinya sebagai seorang Muslim dan Muslimah, dia jaga puncak dalam semua urusan agama, iaitu jihadnya, tapi lidahnya jahat. Ada tak? Ada. Semua itu ada. Berbaloi ke bila kita dah usaha dengan amalan-amalan itu, kemudian kita tak jaga lisan kita ini? Bimbang-bimbang dia menjadi usaha kita yang sia-sia. Sebab itu Nabi pesan kepada Muaz, tahan lidah ni. Dalam keadaan kita menjadi orang yang sentiasa menjaga solat kita, lidah kita juga tahan. Ya, tahan lidah kita. Dalam keadaan kita ni sentiasa puasa sunat, solat malam, bila kita nak cakap sesuatu, jaga lidah kita. Baru cantik keadaan kita sebagai orang yang betul-betul menjaga diri kita ini, beramal untuk amalan yang boleh menyebabkan kita masuk ke dalam syurga Allah. Yang beramal, yang mana amalan-amalan kita boleh menjauhkan kita daripada neraka Allah. Bila dalam masa yang sama kita jaga lisan kita, tahan lidah kita daripada ucapan-ucapan yang buruk, baru tepat keadaannya. Sebab itu Nabi kata apa? Inilah, lidah inilah yang mengendalikan semua itu. Ya, lidah inilah yang mengendalikan semua itu. Baik, cuba lihat dalam perbincangan kitab kita ini. Kita lihat pada halaman yang berikutnya, iaitu pada halaman 406. Ya, dalam halaman 406, lihat kepada perenggan yang kedua di situ. Apa yang dikatakan? Banyak maksiat timbul kerana banyak cakap dan memandang perkara yang haram. Kalau kita rujuk dalam kitab kita di situ, apa katanya? Kebanyakan maksiat dan dosa, ya, timbul kerana berlebihan dalam berbicara dan memandang. Berkenaan dengan memandang perkara yang haram, kita dah pernah bincangkan, bukan? Bila kita bincangkan, jangan lupa ya. Bila kita bincangkan, masih ingat lagi perbincangannya? Saya harap tak lupa. Sebab apa? Kita baru selesai. Ya, kita baru selesai bincangkan berkenaan dengan hal itu. Jadi, maksiat yang banyak timbul, kan, dia bukan hanya semata-mata daripada sudut pandangan mata kita, tetapi lidah kita yang banyak cakap tak henti-henti. Ya, banyak cakap tak henti-henti. Maka dia kata gini, dua hal ini, iaitu lidah, mata, adalah pintu yang paling lebar masuknya syaitan. Ya, adalah pintu yang paling besar masuknya syaitan ke dalam diri manusia, kerana organ-organ keduanya tidak pernah merasa kenyang dan bosan. Lidah kita penat cakap? Tak penat cakap. Lidah kita penat memandang? Tak penat. Selagi boleh tengok-tengoklah kita ni, betul tak? Selagi boleh cakap-cakaplah kita ni. Lagi-lagi kalau orang perempuan, minta maaf ya, ada juga orang lelaki yang macam tu, kan? Orang lelaki yang banyak cakap, cuma jarang lah, kan? Cakap tak henti-henti. Dia tak pernah bosan, tak pernah penat, tak ada pernah hentinya cakap. Tapi dia kata gini, lain halnya dengan perut kita. Perut kita lain, beza. Kenapa? Kalau sudah penuh, perut kita ni kalau dah kenyang, kan, dia tak lagi berselera pada makanan. Betul tak? Kita kalau dah kenyang, perut kita ni kalau dah penuh, letaklah apa jua makanan kat depan mata kita ni, agak-agak nak makan, tak boleh masuk je kita.
Letaklah ayam golek ke, ayam percik, ayam panggang ke apa kan, kita tengok. Tengok je lah. Sebab apa? Tak boleh masuk, tak larat dah. Tapi beza. Mulut kita ni, lidah kita ni kan, dengan mata kita. Dia tak sebagaimana perut kita. Kan? Dia tak bosan dan dia nak bercakap. Okey? Kemudian, dikata gini lagi ya, pada perenggan yang berikutnya. Sedangkan mata dan lisan, jika dibiarkan begitu saja, keduanya tidak akan bosan memandang dan berbicara. Kan? Dan disebutkan juga akibat-akibat buruk yang ditimbulkan keduanya sangat beragam bentuknya, banyak cabangnya dan sangat besar bencananya. Jadi kerana banyak bentuk, banyak cabang, sangat besar bencananya, perbincangan berkenaan dengan menjaga lisan ini dibahagikan kepada beberapa bahagian. Ya, dibahagikan kepada beberapa bahagian. So kalau kita lihat di sini ada sehingga berapa? Banyaklah. Banyak sangat. Banyak sangat, betul ke? Ada 16, ada 17. Sehingga 38 perbincangan yang dimuatkan dalam kitab kita ini bincangkan berkenaan apa? Jaga lisan. 38 topik bincang berkenaan dengan jaga lisan je. Dia bincangkan, tengok berapa tebal ni. Banyak sangat. Maknanya di sini nak tunjukkan kepada kita pentingnya kita jadi seorang Muslim yang dapat mengawal pembicaraan kita, mengawal apa yang keluar daripada mulut kita, perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut kita. Tapi bagaimana? Ia memerlukan kepada ilmu. Sebab itu kita perlu belajar berkenaan dengan perbincangan-perbincangan yang telah dimuatkan dalam kitab kita ini. Supaya apa? Kita dapat tutup pintu, kita dapat tutup ruang yang mana membolehkan syaitan itu masuk ke dalam diri manusia untuk menggoda kita supaya buat dosa dan terus buat dosa. Okey, jadi kita lihat di sini. Dalam keadaan yang begitu, kita ada pendapat yang lain, iaitu kita ada pendapat daripada Imam Al-Ghazali, yang mana beliau kata begini kepada kita. Ya, boleh lihat ya dalam kitab kita pada muka surat 406 ya, di situ Imam Al-Ghazali menyebutkan begini. Lisan dia menyerupai tanah lapang. Maknanya lisan kita ni dia macam tanah lapang, tapi tanah lapang itu dia tidak memiliki batas. Dia tidak memiliki batas. Cuba kita berdiri di sebuah padang, di sebuah tanah lapang yang begitu luas sekali. Luas sangat-sangat sehingga kita tak tahu mana satu kita nak jalan. Nak jalan sini ke tengah ke kiri. Sebab sana kosong, dia lapang, terlampau lapang. Sehingga tidak ada batas yang meletakkan sana sampai ke mana, kalau jalan sini sampai ke mana. Tidak ada. Jadi tidak ada penghujungnya. Bila tanah lapang itu tidak ada batas. Maka dia kata gini, Imam Al-Ghazali dalam pendapatnya, dia kata begini, ukurannya tidak ada akhirannya. Untuk kebaikan, dia mempunyai lapangan yang sangat luas. Dan untuk kejahatan, cakupannya juga sangat lebar. Jadi bila lidah kita, dia umpama tanah yang tidak ada batas. Kita ada benda baik, kita ada perkara ucapan-ucapan baik yang ada pada lidah kita ini. Iaitu, dia sebut kalau kita letakkan ia pada perkara yang baik, ia sangat luas. Banyak ucapan-ucapan baik yang boleh kita ucapkan. Ia memang tak terbatas juga. Tapi dia kata untuk kejahatan, dia mempunyai cakupannya juga sangat lebar. Dan bila kita lihat daripada sudut yang buruk tentang lidah yang tidak ada batas ini, banyak sekali perkara-perkara buruk yang juga kita kata sangat luas, sangat besar, ya, situasinya, yang sehingga kadang-kadang tak mampu untuk kita kawal. Kenapa begitu besar dan luasnya tempat itu? Baik, jadi sesiapa yang membebaskan lisan dan membiarkannya tanpa kendali, siapa yang biarkan lidah dia ni berada pada satu situasi yang mana dia tak kawal,
Dan dia biarkan, dia nak cakap apa cakap. Dan dia tak ada, bila dia nak cakap dan dia tak fikir, dia biarkan sahaja. Maka menurut kepada pendapat Imam Al-Ghazali di sini, syaitan akan menyertainya dalam setiap jalan dan mengiringnya menuju tepi jurang kebinasaan, bahkan akan menjerumuskannya ke dalam kesensaraan. Menjerumuskannya ke dalam kesensaraan tu apa maksudnya? Menjerumuskannya ke dalam api neraka. So begitu keadaan lidah kita ni. Maka sebab itu penting tak kita nak kawal lidah kita ni? Amat penting. Kerana kalau kita rujuk pada hadis Nabi itu sendiri kan, kita dapati bahawa dalam hadis Nabi, Nabi dah jelaskan tadi, manusia dimasukkan ke dalam neraka kerana ucapan buruk mereka. Yang mana tadi kalau kita rujuk balik dalam hadis yang saya bawakan tadi di awal perbincangan kita, Muaz dia pelik bila Nabi kata kena jaga lidah, kena tahan lisan ni. Sehingga Muaz kata, adakah kita ni akan dimasukkan ke dalam api neraka kerana ucapan yang keluar daripada lidah kita ataupun mulut kita ini? Nabi kata apa? Ya, sudah tentu. Manusia akan diheret wajahnya, hidungnya ini masuk ke dalam api neraka. Kerana apa? Hasil daripada ucapan lidah. Ucapan-ucapan yang keluar daripada lidah mereka. Sebab itu, lidah ini, walaupun jika kita merujuk kepada pendapat Imam Al-Ghazali itu tadi, dia kata apa? Ia umpama ladang tanah lapang yang tidak ada batasnya. Tapi, kita sebagai seorang Muslim dan Muslimah ada kewajipan untuk mengawal lidah kita ini agar ia tidak sebarangan mengeluarkan perkataan ikut sesuka hati kita. Ikut sesuka hati kita. Sebab itu kan ada pepatah Melayu kata apa? Kerana mulut badan binasa. Betul tak? Jadi Nabi sendiri dah pesan pada kita. Betul. Memang kerana mulut kita badan kita binasa. Kerana apa? Kerana mulut kita yang jahat, ia akan menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Sebab itu penting kita jaga lidah kita kan, agar ia tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang boleh menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah. Tapi bagaimana? Yes, itulah yang akan kita bincangkan ya pada sesi-sesi kita yang akan datang insya-Allah. Okey, itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Jangan lupa kita akan masuk kepada perbincangan yang pertama berkenaan dengan menjaga lisan yang telah dimuatkan dalam kitab kita ini, dan minggu hadapan insya-Allah ya kita akan masuk kepada perbincangan yang lebih tuntas berkenaan dengan menjaga lisan dari perbincangan yang tidak memberi manfaat kepada diri kita. Okey, insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.